Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Going to learn Unit 3 Matrices 3.4 Solution of System of Linear Equation. In this topic, the learning outcome would be, at the end of the lesson, students should be able to solve system of linear equation using matrix inversion method. So basically, in solving a matrix equation, we have to assume that matrix A, X, and B are matrices. So let's say given matrix A times matrix X equals to B. Okay, to find the value of X, it is A inverse times B. Okay, tolong salin yang ni kita akan gunakan dalam kita punya PowerPoint hari ni, iaitu X equals to A inverse times B. Boleh catat yang ni. Okay, so katalah kita diberi Ax plus By sama dengan H dan Cx plus Dy sama dengan K. So, kita tulis dalam bentuk matrix, kita akan dapat matrix AB, CD darab dengan XY sama dengan HK. So first kita kena cari determinant of AB, CD, which is AB tolak BC. Kalau AB tolak BC ni tak sama dengan kosong, jadi nilai XY ni adalah 1 per AB tolak BC, B negatif B negatif C A, HK, ataupun kita boleh, atau kalau determinant A, B, C, D ni sama dengan kosong, maka nilai unknown kita tak ada. Okay? There's no unique solution. So, kesimpulan ni, kalau ikut first step dia adalah, jika diberi persamaan kita Ax plus By sama dengan H, Cx plus Dy sama dengan K, kita tukar dia dalam bentuk matrix, iaitu AB, CD darab dengan XY sama dengan HK. Okay, di mana matrix yang pertama tu kita namakan sebagai matrix A. Okay, yang kedua kita namakan sebagai matrix X, dan yang ketiga kita namakan sebagai matrix B. So, second step ialah, sebab ini adalah matrix 2 kali 2, kita kena cari determinant untuk matrix A tu, iaitu AB tolak BC. Setelah kita dapat nilai determinant, masukkan dalam formula inverse, iaitu A inverse sama dengan 1 per determinant A darab dengan B negatif B negatif C A. Okay. Dan last sekali, kita nak cari nilai unknown kita, iaitu XY sama dengan matrix X equals to A inverse darab dengan B. Maksudnya tadi kita dah dapat nilai A inverse kan, kita darab dengan matrix B kita. Matrix B kita HK. Okay. So, boleh salin yang ini sebagai awak punya panduan untuk jawab soalan berkaitan dengan simultaneous equation 2 times 2. Okay, two unknown in 2 equation. Okay, so ya salin. Okay, saya teruskan. Next, pergi kepada example 1. Dalam example 1, katalah diberi tambah 2y sama dengan 5, 2x tolak 5y dengan negatif 16. Jadi nak selesaikan, mula-mula kita tukar dia kepada bentuk matrix form, iaitu 3, 2, 2 negatif 5, xy sama dengan negatif 5, negatif 16. Jadi 3, 2, 2 negatif 5 ni adalah matrix A, xy adalah matrix B, matrix X, dan negatif 5, negatif 16 adalah matrix B. So, kalau kita nak cari nilai XY, dia punya persamaan dia adalah A inverse darab dengan B kan. Jadi, mula-mula, first step dia adalah kita kena cari determinant A.
determinan A adalah 3 darab negatif 5 dapat negatif 15. Tolak dengan 2 darab 2 iaitu negatif 4. So kalau kita kira determinan kita akan dapat negatif 19. Jadi yang kita masukkan dalam persamaan untuk dapatkan XY adalah A inverse darab dengan B. Okay. So sebenarnya negatif 1/19 ni adalah negatif 1/19, negatif 5, negatif 2, negatif 2, 3 ni sebenarnya ini adalah nilai inverse, A inverse. Okay. Dan kita darabkan dengan B. So kalau kita selesaikan, okay, yang ni hasil darab lah. Negatif 5 darab dengan negatif 5 dapat 25. Negatif 2 darab dengan negatif 16 dapat positif 32. Okay. Dan baris yang kedua, negatif 2 darab dengan negatif 5 dapat positif 10. Tambah 3 darab dengan negatif 16 sama dengan negatif 48. So nilai dia kalau kita darabkan nombor tu dengan negatif 1/19, awak akan dapat nilai X sama dengan negatif 3 dan nilai Y sama dengan 2. Okay, itu cara nak jawab guna matrix inversion. Kita pergi kepada example 2. Example 2. Okay, yang ni sebenarnya bukan question K. Bentar. Okay, saya nak cari nilai M dengan N. Okay. So, katalah diberi 6M tambah N sama dengan negatif 17. 2M campur 2N sama dengan 16. Kita tukar dia kepada bentuk matrix form, kita akan dapat 6122 darab dengan Mn sama dengan negatif 17, 16. Okay, so yang matrix matrix A sebenarnya adalah 6122. Okay, yang ini kita cari dia punya inverse dia dan kita darabkan dengan B. Okay, untuk dapatkan matrix nilai Mn ni, dia punya formula macam yang kita dah catat tadi adalah A inverse darab dengan B. Jadi, first step dia adalah kita kena kira determinan. Kenapa kena kira determinan? Sebab nak cari A inverse. Okay, dan bila kita buat A inverse sebenarnya adalah 1 per determinan A, D, negatif B, negatif C, A, darabkan dengan nilai HK kita iaitu negatif 17 dan 16. Okay. So, bila kita kira, kita akan dapat nilai M sama dengan negatif 5 dan nilai N sama dengan 13. Next, example 3. Okay, soalan ni panjang. Tapi kalau kita tengok kat sini, kita ada brand X dan brand Y. Okay, maksudnya kita punya unknown adalah X dan Y. Dia kata dalam satu hari ada 5 unit brand X. Okay, dan 3 unit brand Y. So, persamaan kita adalah 5X campur 3Y. Dia kata penjualan untuk hari pertama adalah 3250. Okay, so 5X campur 3Y sama dengan 3250. The next day, kita ada 7X 4Y sama dengan 4450. So, kita ada dua persamaan kat sini. Kita buat dalam bentuk mathematical equation, iaitu 5X tambah 3Y sama dengan 3250, 7X tambah 4Y sama dengan 4450. Dan kita tukar kepada bentuk matrix form, iaitu 5, 3, 7, 4 darab dengan XY, iaitu 3, 2, 5, 0, 4, 4, 5, 0. Okay. So, bila kita selesaikan, first kita kena cari inverse untuk matrix A, darabkan dengan matrix B. Yang ni sebab okay, untuk 2 kali 2, matrix inversion untuk 2 kali 2. So, kalau first step dia adalah cari dia punya determinant, kita akan dapat negatif 1. Next, nak cari dia punya inverse adalah negatif 1 per 1. Okay, kita terbalikkan nilai B dengan A tu. Lepas tu negatif B dan negatif C. Kita darabkan dengan B. Okay. Matrix B kita iaitu HK adalah 3250, 4450.
So, bila kita darabkan, kita akan dapat nilai X, Y kita adalah 350 dan 500. Maksudnya nilai X adalah 350 dan nilai Y adalah 500. Okay, next adalah kita nak cari step untuk 3 kali 3 pula. Katalah kita ada persamaan A11 darab X campur A12 darab Y campur A13 darab Z sama dengan H. Okay. A21 darab X campur dengan A22 darab Y campur dengan A23 darab Z sama dengan K. A31X campur A32Y campur A33Z sama dengan L. Okay, yang ni kalau kita tukar dia dalam bentuk matrix form, kita akan dapat A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Itu adalah matrix A kita dan juga matrix X adalah XYZ. Matrix B adalah HKL. So, the next step adalah okay, yang ni sebenarnya adalah matrix A darab dengan matrix X darab sama dengan matrix B. Okay. So, first kali kita nak kira determinant. Untuk 3 kali 3, ingat balik, cara untuk dapatkan determinant adalah kita pilih the first row, okay, dan kita letakkan A11, A12, A13 secara berasingan. Dan positif, negatif, positif. Dan yang ni adalah elemen lain yang tak kena pada row dan kolom yang kita pilih untuk elemen tu. Okay, seperti yang saya tunjukkan kat dalam slide ni. Next adalah lepas cari determinant A, kita kena cari matrix cofactor. Matrix cofactor ni bila kita tulis, dia akan dapat C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Okey, kalau awak tak ingat, kita boleh tengok balik. Sebentar. Okay, kita tengok balik macam mana kita nak dapatkan matrix cofactor untuk matrix A. Katalah diberi matrix A adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ini adalah cara untuk dapatkan setiap elemen untuk matrix cofactor. Okay, yang ni kita dah belajar dalam minggu lepas. So, awak cek balik yang ini just panduan untuk awak. Okay, sepatutnya awak tahu macam mana cara nak dapatkan matrix cofactor ni. Okay, tengok dulu. Then, the next one adalah selepas kita dapatkan matrix cofactor, kita kena dapatkan cofactor transpose. Okay, cofactor transpose ni kita tukar dia punya row. Okay, kita tukar row 1 menjadi kolom 1 dan row 2 menjadi kolom 2. Row 3 menjadi kolom 3. Okay, dan kita masukkan dalam formula inverse, iaitu A inverse sama dengan 1 per determinant A darab dengan cofactor transpose. Cofactor transpose, nama lain dia adalah adjoint A.
Okay, boleh tengok nota balik. Cofactor transpose adalah X join A. Okay, dan kita berbalik kepada konsep matrix inversion, iaitu bila nak dapatkan dia punya nilai XY ni adalah X equals to A inverse darab dengan B. Maksudnya, tadi nilai A inverse kita dah dapat tadi, darabkan dengan setiap elemen dalam matrix B. Okay. Okay, this is the example. Katalah M tambah 2N tambah P sama dengan 4. 3M tolak 4N tolak 2P sama dengan 2. 5M tambah 3N tambah 5P sama dengan negatif 1. Okay. So, bila kita tukar dia dalam bentuk matrix form, nilai dia adalah 1, 2, 1, 3, negatif 4, negatif 2, 5, 3, 5, darab dengan M and P sama dengan 4, 2, negatif 1. Next, kita kena kira tulis dia dalam bentuk AX sama dengan B form. Okay, dan kita nak cari nilai X kita, ingat balik konsep dia adalah A inverse darab dengan B. Untuk 3 kali 3, A inverse dia adalah 1 per determinant A at joint A. At joint A tu sebenarnya adalah cofactor transpose. Kalau tak ingat macam mana cara nak cari cofactor transpose, okay, kita boleh tengok balik nota lepas. Nota lepas ataupun boleh tengok dalam slide saya ni, boleh pergi balik dekat mana saya terangkan pasal cofactor transpose tadi. Okay. So, kalau kira A inverse dia sebenarnya adalah negatif 1 per 35 dengan negatif 14, negatif 7, kosong, negatif 25, kosong, 5, 29, 7, negatif 10. Ini nilai A inverse. Kita darabkan dengan matrix B iaitu 4, 2, negatif 1. So, jawapan dia nilai M sebenarnya adalah 2, nilai M adalah 2, nilai N adalah 3 dan nilai P adalah negatif 4. Okay, untuk example 5, kalaulah diberi R tambah 2S tambah 3T sama dengan 5. Okay, dan persamaan 2, 2R tambah 5S tambah 3T sama dengan 3. Persamaan 3, R tambah 8T sama dengan 17. Kalau awak tengok kat persamaan 3, S tu tak ada kan. Jadi sebenarnya dia adalah kosong S. So, bila kita tulis dalam matrix form, dia sebenarnya adalah 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Darabkan dengan elemen RST sama dengan matrix 5, 3, 17. Okay, so kita tulis dalam bentuk matrix form. Nak dapatkan nilai RST tu, okay, kita kena cari dia punya A inverse darab dengan B. So, nilai A inverse kita akan dapat negatif 40, 16, 9, 13, negatif 5, negatif 3, 5, negatif 2, negatif 1. Okay, so dah dapat nilai inverse tadi, kita kena darabkan dengan matrix B. Matrix B kita adalah 5, 3, 17. Bila kita darabkan, kita akan dapat nilai R sama dengan 1, nilai S sama dengan negatif 1 dan nilai P sama dengan 2. Okay, so kita terus kepada exercise. Boleh salin Saya bagi 2 minit untuk salin soalan ni. Okay, so kita dah habis topik matrix. Okay, 3.4 matrix solving simultaneous equation using matrix inversion method. So, boleh buat latihan ni dan kita sambung untuk discussion bagi latihan ni in our next class. That's all. Thank you. Assalamualaikum.